Selamat malam, dan marilah bersama Jaden untuk menyelami dunia misteri. Untuk episod keempat, dua lagi cerita seram akan dikemukakan untuk anda pada malam ini. Selamat malam saya mengucapkan kepada anda semua dan selamat datang ke Midnight Man with Jaden Zander bersama saya lagi pada malam ini, pada malam Jumaat ini, dan saya harap anda sihat di rumah. Dan pada malam ini juga saya akan mengemukakan dua lagi cerita seram untuk anda semua di luar sana. Cerita pertama saya ni bertajuk Mata Besar di Tingkap. Cerita ini berlaku pada tahun saya rasa 80-an, hujung 80-an, permulaan tahun 90-an tak silap saya. Dan pada masa itu ia berlaku pada bulan Syawal, masa Hari Raya lagi. Sekarang pun kita masih beraya lagi lah kan, masih musim raya. Jadi saya akan bercerita tentang cerita ni lah. Cerita ni berlaku pada malam hari. Pada hari yang tersebut, kita bersekeluarga lah, saya, ibu saya, ayah saya dan kakak saya dan adik-adik saya keluar berjalan raya. Dah malam lah, jadi dah malam kita bercadang untuk pulang ke rumah. Tapi sedang kita berjalan menuju ke rumah saya di Tampines, di blok lama lah di Tampines. Kita akan melepasi blok pakcik saya. Jadi ayah saya pun bercadang lah kan. Dia kata, kau pergi cek rumah pakcik kau ada orang ke tidak. Kalau ada orang kita boleh singgah. Jadi itulah, jadi saya pun pergilah seorang diri naik ke rumah pakcik saya. Rumah pakcik saya masa tinggal di tingkat 3 ke tingkat 4, saya tak ingat sangat. Tapi dalam gitulah 3 ke 4 kan. Jadi saya pun naik tangga seorang diri menuju ke rumah pakcik saya lah, untuk periksa sama ada keluarga pakcik saya ni ada di rumah. Jadi saya naik seorang diri pelan-pelan. Saya pun sampai ke pintu rumah lah pakcik saya ni. Jadi saya pun tengok, dari luar saya tengok rumah gelap. Tapi tak apalah, mungkin dah malam, mungkin orang tidur ke apa benda kan. Jadi saya pun ketuklah pintu. Tunggulah sekejap. Dah ketuk pintu, dah beri salam, saya tunggu sekejap. Tak ada orang buka pintu. Lagi saya ketuk juga. Sekali lagi lah saya ketuk lah. Mungkin tak dengar kan, saya ketuk kuat sikit. Tunggu juga. Tapi tak ada orang buka pintu ni. Tak apalah. Jadi saya pergi ke tingkap di sebelah pintu rumah pakcik saya ni lah. Jadi saya pergi ke tingkap ni, saya tengok memang gelap. Jadi saya rasa mungkin tak ada orang kot kat dalam rumah. Tapi saya pun cadang untuk dekatkan muka saya tak tahu kenapa. Saya cadang untuk dekatkan muka saya ke tingkap. Jadi bila saya dekatkan muka saya ke tingkap ni, di dalam rumah pakcik saya yang gelap ni kan, saya rasa mungkin tak ada orang lah. Di dalam rumah pakcik saya ni ada lembaga ni di sebelah tingkap tu, yang pun mendekatkan muka lembaga ni ke tingkap. Jadi saya ternampak lembaga ni, saya terperanjat kerana lembaga ni hodoh sekali. Bukan hodoh macam mana, dia hodoh pasal mata dia besar, mata dia berolok besar, sedang melihat saya. Saya nampak mata, saya nampak tangan, dan saya nampak mulut dia tersenyum memerhatikan saya. Saya pun tersentak, betul-betul terperanjat, tersentak. Saya pun melompat ke belakang.
dah lompat ke belakang. Terus saya lari daripada rumah pakcik saya tu. Saya lari kan, turun tangga pun pasal dah takut sangat, jadi saya turun tangga pun turun beberapa langkah terus saya lompat. Beberapa langkah terus saya lompat. Nasib baik tak ada apa-apa kan. Tu saya pun lari turun ke bawah. Sampai ke bawah dah pencok-cungap ni, dah penat kan. Pencok-cungap dah takut. Saya pun tak lari lah sampai ke bawah blok kan. Saya tak lari, saya jalan cepat-cepat. Saya pergi ke family saya lah. Lepas tu saya beritahu bapa saya yang cik tak ada rumah lah, rumah dah kosong, dah ketuk, tak ada orang buka, lagi pun rumah dah gelap, tak apa, kita balik lah. Jadi saya pun balik ke rumah. Sehingga hari ini saya dapat bayangkan wajah lembaga yang memerhatikan saya daripada dalam rumah pakcik saya. Cerita yang kedua ini pula berlaku pada tahun 1997, tak silap saya, 97 atau 98. Dan ini cerita semasa saya dan 4 lagi rakan bercadang untuk pergi mengembara adventure di Hospital Lama Changi. Sebenarnya kita bercadang untuk pergi ke Hospital Lama Changi ni memang dah lama, cuma tak berkesempatan sehinggalah pada hari yang disebutkan inilah. Jadi kita berlima pergi menaiki kereta rakan saya lah yang memandu. Jadi kita 5 orang ni berjumpa di daerah Changi juga, dan bercadang untuk pergilah ke Hospital Lama Changi ni pada malam hari. Kita pun selepas berjumpa tu, kita pun pergilah menaiki kereta ke Hospital Lama Changi ni. Dan setibanya di sana, saya rasa kita tiba di sana dalam pukul 2 lebih pagi, tak silap saya, 2 lebih pagi. Memang jalan raya pada masa itu sunyi lah, pasal sudah pukul 2 lebih pagi kan. Jadi tak banyak kenderaan, tak banyak kereta di jalan raya. Dan sedang menuju ke Hospital Lama Changi ni, kita pun berbual di dalam kereta, berborak di dalam kereta. Dan perjalanan ini tak lama juga, tapi perjalanan untuk naik ke Hospital Lama Changi ni ada 2. Ya, untuk pengetahuan anda, satu perjalanan naik untuk ke Hospital Lama Changi ni ialah satu jalan raya ni untuk menuju ke A&E, dan lagi satu perjalanan untuk ke bangunan ward. Bangunan ward ni berada di sebelah belakang lah, tapi kita bercadang untuk pergi ke A&E. Jadi kita memandu naik ke A&E Hospital Lama Changi ni. Dan untuk pengetahuan anda juga, salah satulah rakan sekerja saya telah meninggal dunia di A&E, di Hospital Lama Changi. Jadi itulah yang membuat saya ingin ke hospital dulu lah untuk membuat adventure. Jadi setibanya di sana, kawan saya pun dia parklah kereta dia di depan A&E. Pada masa itu memang gelap. Di A&E ni memang gelap. Sudah tak ada A&E ni pun sudah tidak beroperasi. Jadi lampu pun tak ada, elektrik pun tak ada. Jadi sekeliling dia gelap lah. Ada pokok-pokok besar, itu buat lagi gelap. Tak silap saya pada malam itu ada bulan
bulan mengambang. Jadi ada jugalah sinaran daripada bulan pada malam itu. Jadi kita pun selepas kita sampai, kita pun sediap sedialah kita punya lampu solo, kita punya torchlight, dan kita pun keluar daripada kereta. Tapi sebelum kita masuk tu, sebelum kita berjalan pun, kita sudah beritahulah satu sama lain jangan berpecah. Kita berlima masuk dan kita berlima keluar. Okeylah, sedangkan semua sudah setuju kan, jadi kita pun pelan-pelan. Tapi sebelum kita masuk tu, kawan saya ni kita masuk keluar daripada kereta, kita tutuplah pintu. Tutup pintu, dan kawan saya pun pakai remote untuk lock kereta dia. Jadi sudah lock kereta ni, jadi kita pun pelan-pelan lah masuk. Tempat tu gelap kan, seram. Jadi kita berlima ni betul-betul kita jalan rapat. Pasal seram lah juga kan. Tak orang tak kita. Memang tempat tu dikatakan berhantu. Ada juga penampakan kakak cantik, dan juga ada juga mereka yang adventure di sana dengar suara-suara orang menjerit, menangis. Jadi itu yang buat seram sikit lah kan. Jadi kita pun berjalan, kita masuk ke A&E ni. Mula-mula kita berjalan di tingkat 1. Di tingkat 1 ni kita jalan, kita tengok macam tak ada tak berapa seram jugalah kan. Jadi salah satu daripada kita bercadang untuk naik ke tingkat 2. Jadi kita pun berlima naiklah ke tingkat 2 dengan perlahan, kerana bangunan tu dah usang. Jadi banyak kayu-kayu. Jadi kita pun jalan pun nak kena perlahan juga kan. Jadi tak jatuh dan tak ada cedera lah, tak ada yang cedera. Jadi kita pun naik ke tingkat 2. Kita naik ke tingkat 2 ni, tingkat 2, salah satu bilik di tingkat 2 ni adalah salah satu bilik ICU. Dan di dalam bilik ICU itulah rakan saya meninggal dunia. Jadi saya pun jalan dengan rakan saya ni, yang berempat lagi ni lah. Jalan pelan-pelan jalan. Daripada tingkat 2 ni, di tingkat 2 ni kita boleh nampak kereta yang parking kat bawah tu lah kan. Jadi kita pun jalan. Jadi pun kita berhenti sekejap. Saya dan rakan saya masuk ke salah satu bilik ni. Tapi kita tak jauh lah daripada yang lagi 3 tu. Sedang saya berjalan dengan lampu solo ni kan, menyuluh. Tiba-tiba kawan saya ni, dia macam dia panggil kita orang semua. Macam tak kuat lah, tapi macam berbisik juga. Dia tanya kawan saya yang satu ni, saya bagi nama dia Ahmad lah. Ahmad, tadi kau parking kereta, kau dah lock kan pintu? Jadi Ahmad dia pun kata, dah pintu memang dah lock tadi kan. Tapi kita semua nampak apa, korang semua nampak yang aku dah lock pintu kereta bila kita keluar tadi kan. Jadi kita pun kata, betul juga, memang pintu dah lock lah. Jadi kita tanya, kenapa? Ni kawan saya ni pun kata, kau dah lock pintu kereta, tapi kenapa pintu kereta kau empat-empat terbuka? Jadi kita pun macam terperanjat. Dan kita pun saya keluar daripada bilik tu dengan rakan saya lagi satu ni. Saya keluar, dan lagi 3 tu sedang memerhatikan kereta di bawah daripada tingkap di tingkat 2 ni. Jadi saya pun sampai memang betul, 4 pintu kereta yang berada di bawah tu, yang sebelum kita masuk tadi dah di lock, terbuka. Siapa yang buka? Padahal memang tadi sebelum kita masuk, pintu tu dah dikunci, dah di lock. Jadi kita pun tak tunggu lama lah kan, tak berlengah. Jadi kita pun cepat-cepat turun, 4-5 kita ni, kita turun cepat-cepat masuk ke kereta. Tak pandang belakang pun, kita masuk ke kereta, tutup pintu. Kita kawan saya pun mulakan start enjin dia, dan terus berlalu keluar daripada Hospital Lama Changi.
Dan itulah salah satu cerita yang menyeramkan jugalah. Memang kita tak nampak apa-apa, tapi dengan apa yang kita berlima ni nampak dan kita experience lah kan, betul menyeramkan kerana pintu kereta tu terbuka, padahal sebelum tu memang dah di lock sebelum kita masuk. Dan itulah kali pertama dan terakhir kita berlima pergi mengembara ke Hospital Lama Changi. Saya harap anda terhibur dengan dua cerita yang telah dikemukakan pada malam ini di The Midnight Man with Jaden Zander. Dan saya harap anda akan bersama Jaden pada minggu hadapan untuk episod kelima.